Malaysia ialah sebuah negara yang rakyatnya hidup secara aman dan harmoni, walaupun mempunyai pelbagai jenis etnik dan mengamalkan konsep kebebasan beragama. Setiap etnik mempunyai budaya dan adat yang tersendiri, namun ia tidaklah menghalang rakyatnya untuk hidup secara harmoni sejak mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957. Malaysia juga telah berjaya membina nama di Persada Dunia yang telah menjadi contoh kepada ramai masyarakat antarabangsa. Arus pemodenan juga telah menjadi salah satu faktor kejayaan kerana negara kita mempunyai status negara membangun. Terdapat juga pelbagai pelabur luar yang kunjungi negara kita untuk menaikkan ekonomi negara, menjadi rakan kongsi, dan ramai pelabur antarabangsa memilih negara kita untuk menjalinkan hubungan diplomatik dan ekonomi. Malaysia juga terkenal dengan menjadi sebuah rumah kepada pengeluaran produk-produk yang terkenal. Secara keseluruhannya, pelaburan sebegini dapat menaikkan ekonomi negara dan dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, dan negara kita menjadi lebih maju dan dapat mencapai arus pemodenan yang dicari-cari. Pemodenan dalam sesebuah negara dapat membangunkan satu komuniti yang melibatkan setiap etnik dalam pembangunan Malaysia. Setiap warga negara Malaysia perlulah memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan juga berdaya untuk memberi sumbangan kepada tanah tercinta. Nasionalisme yang cuma melibatkan satu suku kaum akan mewujudkan komuniti yang menutup diri dari kaum etnik yang lain. Ini kerana mereka hanya mementingkan aspek dari kaum dan budaya sendiri. Mereka akan mula berdiskriminasi dan tidak lagi mempraktikkan semangat integrasi. Proses pemodenan seperti proses pembandaran, perkembangan sistem pendidikan dan pertambahan pendapatan per kapita menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Penghijrahan beramai-ramai ke bandar-bandar besar, taraf pendidikan yang tinggi serta pertambahan pendapatan akan memberi kesan kepada pertambahan penglibatan dalam politik. Rakyat akan giat terlibat dalam memberikan pandangan dan pendapat, mengambil bahagian dalam pilihan raya, melibatkan diri dalam sesuatu organisasi, demonstrasi, tunjuk perasan dan perhimpunan. Modernisasi politik dapat dilihat kepada pengamalan sistem demokrasi berparlimen, pilihan raya dan juga penglibatan tiga kaum terbesar dalam politik Malaysia. Modernisasi sosial dapat dilihat kepada pembaharuan dari aspek seperti dalam pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Modernisasi ekonomi di Malaysia bolehlah dikatakan telah bermula apabila adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dari buruh secara intensif. Apa yang lebih penting adalah penglibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian. Pemodenan dalam sesebuah negara dapat mewujudkan masyarakat yang bersikap terbuka serta dapat melahirkan insan yang mementingkan semangat integrasi. Sikap penerimaan telah menjadi satu tradisi dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Dengan kata lain, mempunyai sikap toleransi antara kaum. Agama Islam pula menyeru umatnya untuk sentiasa mengamalkan sikap terbuka dalam setiap perkara. Dalam ajaran Al-Quran, umat Islam telah dituntut agar menghormati sesama manusia. Sebagai seorang rakyat yang lahir di negara yang mempunyai 32 jumlah etnik dan 3 etnik majoriti, nilai hidup secara harmoni bersama pelbagai etnik amat dipentingkan. Contoh-contoh kepentingan yang perlu diamalkan adalah semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Toleransi antara jiran-jiran semasyarakat merupakan asas untuk hidup secara harmoni di dalam negara. Selain itu, dalam kalangan pemimpin, sifat persefahaman ini perlu diamalikan kerana mereka yang akan mewakili rakyat Malaysia dan sebarang prejudis hendaklah dihindari.
Akhir sekali, setiap individu perlu mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Pemodenan yang berlaku dalam negara kita dapat mengekalkan tradisi keharmonian di samping mengejar arus pemodenan. Tradisi keharmonian antara etnik dan pemodenan saling berhubung kait kerana negara kita dibina dengan kerjasama etnik-etnik yang menetap di tanah air kita. Kaitan erat antara etnik menjadi punca utama menjadikan tanah Melayu bebas dari jajahan British. Selepas kemerdekaan, pergaulan di antara setiap anggota masyarakat yang berbilang kaum semakin meningkat, tambahan pula dengan proses perbandaran dan migrasi yang semakin pesat berlaku setiap masa. Jadinya penerapan tradisi ini juga merupakan satu amal yang mampu membantu negara kita dalam mencapai modernisasi serasi dengan negara-negara kelas pertama. Kita mampu mengaplikasikan tradisi ini dengan mengekalkan kerjasama antara etnik dalam pelbagai urusan. Kemodenan telah mewujudkan satu lapisan masyarakat yang boleh menerima pembaharuan dalam kehidupan mereka dari segi sosialisasi dan tingkah laku. Contohnya dari segi kesediaan mereka untuk memasuki pasaran niaga, pendedahan terhadap media massa, pertukaran tempat tinggal, urbanisasi dan tahap celik huruf yang tinggi. Karl Deutsch memperkenalkan idea mobilisasi sosial sebagai perubahan secara menyeluruh kehidupan sesuatu masyarakat daripada tradisional kepada suatu kehidupan yang lebih moden. Pemodenan dari segi sosial membantu rakyat Malaysia untuk sama-sama menuju ke arah kegemilangan dan kesejahteraan. Akhir sekali, bagi bahagian penutup, kesimpulannya memang terdapat pelbagai cabaran serta rintangan dalam mencapai modernisasi di Malaysia. Namun kita haruslah peka serta berwaspada dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi halangan. Sebenarnya, modernisasi telah pun bermula sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Malahan, pembentukan masyarakat majmuk juga berlaku semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Dalam hal ini, dua perkara yang perlu diberi perhatian adalah modernisasi dan hubungan etnik yang datang seiring dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Modernisasi sebenarnya memberi kesan ke atas hubungan etnik sama ada dalam bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Modernisasi memberi kesan kepada hubungan etnik dapat dilihat dengan adanya kesedaran etnik dalam bidang politik, persaingan etnik dalam ekonomi dan politik serta konflik di antara etnik. Modernisasi memang memberi kebanyakannya kesan yang positif berbanding kesan yang negatif dalam hubungan antara etnik di Malaysia. Sekian, terima kasih. Setiap negara harus mempunyai sesuatu matlamat, iaitu dalam usaha dalam mengejar arus pemodenan supaya dapat mengecapi segala jenis negara-negara besar yang lain dalam segala bidang. Dalam arus ekonomi, contohnya, jika ekonomi setiap negara terus berjalan dengan lancar dalam pelbagai sektor seperti sektor makanan, perkilangan, automotif dan sebagainya, secara langsung negara kita akan dapat manfaat seperti mana dan seterusnya dapat mencapai arus pemodenan yang seperti yang kita mengidamkan. Dan seterusnya kita juga dapat melihat yang mata wang kita akan sentiasa naik, saham juga akan sentiasa naik dan semakin kukuh. Semua ini insya-Allah dapat menjamin kestabilan hidup kepada rakyat kita dan seumpamanya dapat melonjak ekonomi dan seterusnya dapat meneruskan laluan ke arah negara yang lebih maju dan yang lebih moden. Walau bagaimanapun, semangat harmoni antara rakyat juga perlu kita jaga. Kita tidak seharusnya lupa bahawa kita hidup dalam negara yang mempunyai pelbagai etnik dan pegangan agama yang agak berbeza. Namun itu tidak menghalang dalam usaha membangunkan negara kita. Sebaliknya kita semua bersatu dalam melaksanakan tugas sebagai rakyat Malaysia yang tercinta sejak mencapai kemerdekaan 64 tahun yang lalu. Sekian sahaja daripada saya. Nama saya Ahmad Yasir bin Mahayadin, dan stay safe, stay at home dan sentiasa pakai mask. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada anda semua. Saya Jacinta Maria Kanam dan saya dari Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat. Sepanjang melaksanakan kerja khusus ini,
saya telah mempelajari pelbagai nilai murni yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Saya juga telah membaca pelbagai rujukan mengenai kisah-kisah yang berlaku sebelum kemerdekaan dan saya juga menyedari betapa pentingnya muafakat itu demi menjayakan sesuatu perkara. Dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi halangan terhadap mencapai keharmonian, kita perlulah beri perhatian terhadap cabaran dalam menaikkan arus pemodenan di Malaysia. Konflik dalam bentuk politik, ekonomi dan sosial memberi kesan negatif terhadap keharmonian masyarakat. Muafakat itu penting demi menjaga kesejahteraan bersama. Jikalau tiada muafakat, maka tidak akan wujudnya keharmonian. Persaingan antara etnik merupakan kekangan terhadap pemodenan. Tidak bersefahaman antara etnik akan mewujudkan komuniti yang tertutup dan menghalang negara dari memodernisasi. Pembinaan Nation Malaysia atau Bangsa Malaysia bukanlah satu proses yang mudah dan singkat. Ia memerlukan masa yang agak panjang dan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang seimbang dan positif. Juga ia mendorong kepada proses pembinaan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursihan binti Maisuf. Nombor kad matrik saya 4201000261. Sebagai masyarakat yang hidup dengan berbilang kaum, kita haruslah menerapkan nilai murni dalam diri kita. Oleh itu, kita haruslah mengetepikan sikap pentingkan diri. Tambahan, pembangunan dan pembaharuan dari segi politik, sosial dan ekonomi memerlukan pendapat dan suara dari berbagai pihak. Oleh yang demikian, sikap keterbukaan amat penting bagi mengelakkan perselisihan faham seraya dapat memupuk perpaduan. Assalamualaikum, nama saya Zainal Haikal Azali bin Zainal Azali. Saya akan memberi refleksi saya. Selain itu, semua rakyat perlulah mempunyai hak keadilan dan berberat sebelah terhadap etnik mereka. Ini mewujudkan negara yang progresif dan mempunyai budaya yang mudah diintegrasi dalam kalangan negara-negara moden. Apabila nilai ini diberi kepentingan, negara-negara jiran kita akan melihat Malaysia dengan lebih hormat terhadap toleransi kita antara satu sama lain. Terutamanya kerana negara kita ini sudah beratus tahun menjadi pusat perkongsian budaya dari zaman Kesultanan Melaka, era imperialisme yang bawa lebih banyak pendatang dan era globalisasi pada abad ke-21. Terima kasih. Okey, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan saya, terutama sekalinya pada pensyarah saya yang bernama Dr. Ainil. Nama saya ialah Ganesh, anak lelaki S. Raja Segren. Okey, untuk bahagian ini saya akan memberi refleksi saya terhadap kesan-kesan modernisasi di Malaysia. Okey, so sebenarnya dalam pembentangan ini dapat mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan saya terhadap kesan-kesan modernisasi di Malaysia. Alright, so sebagai rakyat tanah air yang tercinta, kita haruslah memupuk keharmonian dan juga perpaduan kerana unsur-unsur tersebut adalah unsur yang penting sebenarnya untuk menjayakan sesebuah negara. Okey, setiap kaum harus menghormati budaya dan juga agama kaum lain. Konsep saling hormat menghormati ini adalah salah satu perkara yang penting untuk memodernisasikan sesebuah negara. Okey, dan juga akhir sekali, rukun negara. Saya menyedari bahawa rukun negara kita sebenarnya adalah salah satu panduan yang terbaik untuk menghormati kaum yang lain, serta membina hubungan yang baik antara etnik yang berbeza di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.